Assalamualaikum, kami daripada Bros. Semangat lagi. Okay. Assalamualaikum, kami daripada Bros Gang TV. Baby. So, hari ini kita bertemu dalam sesi podcast kita lah. Yes, betul. Lama. Aku rasa macam lama gila kita tak buat podcast kan. Tapi podcast kali ni kita selalu orang tahu kita buat podcast dengan selebriti-selebriti. Betul. Tapi this time kita nak buat podcast dengan someone yang randomly. Tapi bagi aku daripada kita buat interview, aku lagi suka macam ni. Suka macam ni, betul? Kalau interview dia just nampak orang tu je kan. Lepas tu bila interview dia just borak apa yang dia tahu. So bila kita bertanya lagi macam-macam kita boleh guide dia. So hari ni that's why kita ada seorang tetamu random. Dia bukan artis, dia bukan apalah. Cuma kita nak dia punya kisah ni dia unik sikit lah. Maybe penyondol, kita tak tahu. Maybe lah, mungkin kita tak tahu lah. Sebab dia punya kisah ni unik. Antara banyak orang DM apa semua, dia punya kisah ni sangat-sangat unik. And kita nak tahu lebih dalamnya lagi. Sedalam-dalam. So tanpa kita melengahkan masa. Hai, Assalamualaikum Siska. Waalaikumsalam. Kita panggil Siska ni nama. Boleh? Nama. By the way, sebelum kita start, nak tahu umur you berapa? You daripada negeri mana? Umur 21, daripada Pahang. Memang asal Pahang lah. Memang asal Pahang. Dari Pahang kita bawa ni. Dari Pahang. Korang tengok video ni, dari Pahang kita bawa ni. Tapi dia kerja area KL lah. Dia kerja area KL. Dia orang Pahang. Kau janganlah cakap macam dari Pahang. Aku rasa baru nak macam flex. Baru flex sikit lah. Okay, sorry. Tak, sebab macam pelik pula semata-mata daripada Pahang atau sini kan. Tapi coming soon kita akan buat macam tu kan. Kalau luar negeri kita akan buat. Okay, so Siska, sepanjang kita terima DM semua ni kan, banyak benda kita nak borak dengan you ni. Sebab tu kita panggil you hari ni. And thank you so much sebab ada masa untuk kita nak borak-borak apa and thank semua. you juga sebab awak berani datang sini kan. Betul. Sebab kita memang tak ada tapis. Betul. Apa soalan yang kita tanya memang kemungkinan awak rasa macam triggered. Tapi itulah soalan yang kita betul-betul nak tahu. Nampak macam kasar, tapi that's why orang kenal Bros Gang atau BGTV ni sebagai satu platform yang tak ada tapisan. Yang reality dalam kehidupan. Dia pendek cerita the best podcast di Malaysia lah. Itu je. Yes. Okay, so tanpa kita melengahkan masa, Siska, kita nak start daripada awal lah. Sebab kita tak nak terus ending terus. Kita nak start daripada awal. Seperti mana yang kita tahu, awak ni seorang perempuan yang suka dengan lelaki orang, suka macam betul lah aku cakap penyondol. Ya, penyondol lah. Penyondol. Suka sebab based on chat lah, kita chat apa semua, kita kenal pasti yang awak ada satu benda yang sangat-sangat unik and pelik. And kita nak tahu macam dari segi nafsu awak. Tapi before tu kita stay dulu yang belakang. Kita nak start. Awak memang asal Melayu ke atau macam mana ke? Sebab tengok muka macam mix. Macam my mom Chinese, my dad Indian. Tapi membesar dengan family Melayu, so pandai cakap Melayu lah. So diorang ajar macam membesar dalam family Melayu, makanan, budaya, pakaian dia semua. Macam awak cakap membesar dengan dari family Melayu, maknanya family Melayu tu family angkat ke macam mana? Family angkat. So family angkat lah. dari baby dah stay dengan diorang. Okay, boleh cerita sikit macam menarik. Macam mana boleh jadi macam tu? Maksudnya mak bapak kandung awak? Bapak kandung saya dia macam dia suka pukul isteri. So dia pukul my mom sampai pecah dalam. So pecah dalam, dah tak tahan, dia lari lah dalam keadaan sakit tu pun. Sebab dia tak berdarah, sebab di dalam dia dah rasa sakit kan. So dia lari bawa anak-anaknya lah, dia tak tinggal anak-anaknya. Dan pergi ke kampungnya semula, bagi kat orang yang dikenal, bagi anak-anak dia untuk tinggal sementara. Sebab dia nak pergi check perut dia dulu. Dan bila dah check perut, dah kena operate, duit lagi. So dia pun rasa tak boleh nak sara kita orang. Dia lepas je lah kita orang dekat kawan dia yang dia percaya tu. Kita orang maksudnya adik-beradik lain pun sekali? Betul. Berapa orang adik-beradik? 3 orang, tapi dia bagi lain-lain family lah. Sebab orang yang dia kenal tak adalah kaya mana untuk jaga semua kan. So dia bagi seorang kat sikit, kat sana sikit. Tapi kita orang kenal daripada kecil, supaya dah besar tak adalah bercinta ke apa ke. Okay, so maksudnya awak membesar dengan keluarga angkat lah, senang cerita kan. Betul. Sampai umur berapa awak membesar? Ya sampai sekarang. Sampai sekarang still sekarang. Awak tak pernah jumpa mak bapak kandung ke apa semua? Pernah. Daripada sekolah lagi, diorang memang ada datang untuk tengok. Diorang tak ambil sebab diorang nak pastikan yang saya tak didera dengan family angkat. So bila dia tengok okey lah, dia balik lah. Tapi bila macam dia datang apa semua, diorang tak ada rasa macam nak ambil awak balik ke? Dia tu anak kan. Ada, tapi disebabkan ada black and white. Sebab tu penting kalau ambil anak angkat kena ada black and white. Ada kontrak lah. Ada kontrak yang sampai bila-bila lah. So dia dah sign black and white tu, yang dah tak dibenarkan.
untuk ambil anak ini semula. Maksudnya macam ya betul ke? Make sense tak kalau contoh bapa angkat dia bagi kat bapa kandung bagi kat bapa angkat, tiba-tiba dah jaga elok semua. Bapa kandung datang nak collect. Tapi cuba kalau kau fikir okey, anak angkat memang family angkat dah blur, tapi anak angkat tu takkan tak rasa macam aku nak darah daging, kau faham? Betul lah. You tak ada perasaan tu? Sebab saya dari baby dibela oleh family angkat. So masa baby kita tak ingat apa-apa. Kita membesar, mata kita celik apa semua, kita nampak family angkat. So sayang kita lebih dekat family angkat yang jaga. Family kandung tu hanya melahirkan. Tapi saya tak pernah tengok muka dia. Saya tak pernah kenal dia siapa. Dan kalau dia culik saya akan menangis lah. Kalau duduk dengan dia, saya akan rindu lah family angkat saya yang jaga tak dera. So maknanya awak akan pilih family angkat lagi daripada family betul awak. Betul, sebab dia tak dera, dia jaga. Apa perasaan apabila celik-celik mata and mengetahui bahawasanya family yang jaga awak tu adalah family angkat? Okay, masa tu saya umur 5 tahun. Saya dah pandai baca semua. Baca buku apa semua dah terror lah baca. So saya ambil sijil lahir, saya tengok nama bapa tak sama dengan bapa angkat. So saya tanya, mak kenapa nama ayah tak sama? Dia cakap, okay, mak kena bagi tahu sekarang supaya kalau dah bagi tahu dah besar nanti kau lari. So kena bagi tahu sekarang. So dia cakap sebenarnya kau nak angkat, tapi kau jangan salahkan mak kau. Sebab kalau dia jahat, dia dah bunuh kau masa kecil ataupun dia tak bagi kat kita orang. Tapi sebab dia kewangan tak okey, so dia bagi dekat orang yang dia percaya dan dia rasa dia memang tak boleh nak teruskan, dia tinggalkan kau kat kita orang. Tapi sebenarnya dia sayang, cuma dia tak boleh nak jaga. Dari segi duit lah. Dari segi duit. Sebab nanti kan injection tak ada, imunisasi tak ada, so tak membesar dengan baik lah. Mungkin cacat, tinggi tak naik. Okay, faham. Jadi macam maksudnya perasaan awak dekat mak bapak kandung awak ada perasaan dendam tak? Macam contoh ada setengah orang kan memberontak kan. Macam mak bapak aku ni tak tanggungjawab, pandai main apa semua, tapi last dah keluar anak bagi kat orang lain. Ada tak perasaan dendam tu dekat mak bapak kandung? Sebab kalau kita tengok orang lain ada mak bapak kandung semua, macam dari side awak, perasaan awak macam mana? Tak ada, sebab dia bagi dari baby. Orang yang dia dendam ni, bila dia dah kenal mak ayah dia, lepas tu pergi bagi dia ke orang. So kasih sayang tu bertukar. So dia akan memberontak lah. Saya tak dari baby. So, saya ingat mak saya lah lahirkan saya. So maksudnya tak ada perasaan dendam semua. Tak ada. Sebab tu bila jumpa kita masih boleh respect, kita masih boleh hormat. Sebab apa yang jadi dulu, dia dah struggle. Dia dah hadap dah semua tu. Dia membesarkan, dia melahirkan kita pun dah kira bersyukur dah. Janji tak letak kat tong sampah anjing makan, letak kat sungai sejuk. Jadi macam maksudnya dari zaman sekolah menengah apa semua, bapa angkat yang jagalah. Bapa angkat. And then okay, kita nak masuk ke sedikit lah. Macam contoh, macam menerusi DM, kita chat semua. And you ada cakap, masa zaman sekolah lagi you dah start liar apa semua. Kalau kita tak nak salahkan keluarga angkat, keluarga gandung. Cuma kita tak tahu sebab ramai perempuan kat luar sana sekarang yang wild ni kan, yang wild apa semua, yang online jual gambar video bogel. Macam you, macam kita macam unik sikit apabila you bagi tahu macam kisah hidup you macam ni. Boleh tak you cerita sikit macam contoh zaman sekolah you macam mana? Macam okay, didikan daripada family angkat sangat bagus lah. Macam hantar mengaji apa semua. So sampai sekarang I hafal lah sikit-sikit doa. So setiap kali nak start kerja memang kita akan start dengan doa lah. Doa macam start belajar tu kan. Okay, semua I yang baca. So okay sebenarnya. Tapi bila masuk sekolah menengah, kita dah cantik sikit, dah pandai bergaul. So bila pengaruh rakan sebaya tu yang membuatkan I jauh macam dah tinggal lah, macam solat dah tak cukupkan 5 waktu, lama-lama tinggal terus. So lebih kepada kawan-kawan lah. Start umur berapa yang you rasa macam you dah start berubah jadi macam tu? Tingkatan 2. Tingkatan 2 form 2. Sebab macam cikgu pun macam nak nakal-nakal. So kita tak tahu apa-apa ni pun kita tanya macam mana semua. Okay, cikgu dia. Okay, jap. Sebab okay, mungkin ada ramai orang tak tahu sebenarnya motif kita buat podcast ni untuk apa. Okay, motif dia senang je. Dia nak cerita pasal pengalaman dia pernah main dengan pelbagai orang. Tu secara straightforward lah. Dia pernah main pelbagai orang, dengan cikgu, dengan apa semua. So kita nak tahu secara lebih lanjut. Boleh tak you cerita step by step? Macam contoh, okay, katakan you masa sekolah menengah, bila first you main and macam mana boleh berlaku, and then apa yang membuatkan you ketagihan untuk bermain lagi? Okay, bermain tu macam pecah dara lah kan. Okay, pecah dara tu sebenarnya selepas umur 18. Yang zaman cikgu tu dia macam ajar macam blowjob. Lepas tu macam nak raba-raba, pegang-pegang, macam tu lah. Okay, sebelum awak start cerita pasal tu, boleh tak bagi tahu macam mana cikgu tu start flirt dengan awak? Cikgu tu dia belanja air. So saya kan susah, saya bukan dari family yang senang. So duit yang ada tu simpan, tak minum, tak makan balik nanti. Lagipun berapa jam je pun sekolah kan. So dia suka belanja air. Dia pancing dengan 100 plus je. So setiap hari saya boleh layan dia lah kalau dia belanja macam tu. Apa yang membuatkan you berani? Masa tu form apa? Form 2. Form 2. Apa yang membuatkan you berani? Sebab I rasa benda tu tak salah. Sebab cikgu kan, cikgu yang ajar. So mesti mungkin
dia cakap nanti untuk masa depan senang lah apa, tak payah nak belajar apa semua. So benda ni pun lebih kurang untuk future you juga. Jadi Boleh tahu tak? Boleh tak awak bagi kita orang imagine macam mana muka cikgu tu? Boleh tak? situation dia Macam baik baik lah, baik. Memang sebab dia ada janggut, dia nampak macam ustaz macam tu kan. Oh ya. Yeah. Dia macam free tak hari ni, dia kata free. Okay, nanti kalau habis sekolah nanti jangan terus balik, nanti jumpa cikgu. Itu je lah starting. Ya, so So bila jumpa Dekat mana? dekat sekolah lah. dekat Sekolah dekat mana? Store ke tahu ke? Dia cikgu sukan, so dekat bilik sukan. Oh shit. Betul-betul dalam Pornhub ni. You sebab okay, kita, benda ni macam bagi you masa time tu, you tak rasa macam tak selamat ke? Maksudnya ada setengah perempuan kalau sana, ada yang cikgu macam tu, dia terus buat report. Macam oh tak boleh ni sexual harassment ni, sexual abuse ni. Tapi macam you boleh layan. Kenapa you pilih jalan tu? Takkan sebab belanja air je. Sebab skema kan nak takut dengan cikgu kan kalau tak bagi kan mungkin kan cikgu denda ke apa ke. Oh shit. So, Tapi try tak bagi tahu kat kawan ke apa? cikgu kata tak boleh. Nanti kalau boleh you kena, dia kata. Oh Saya tak tahu kenapa, mungkin apa-apalah dia nak jatuhkan kita ke. Awak tahu cikgu tu sekarang sekolah tu lagi? Dah meninggal. Wallahualam. Dah meninggal lah bro. Okay, kita skip. Jangan cakap pasal dia. Jangan cakap pasal dia. Okay, you rasa, okay, untuk pendapat you you rasa kenapa suami orang ni bila dia dah kahwin, dah ada anak, dia still lagi pilih perempuan macam you? Kenapa? Sebab servis TikTok. You punya jawapan ni kadang pekimak. Servis TikTok. Mana I Oh, tahu? TikTok. I tak tahu, tapi I tanya juga dekat diorang, kenapa yang halal ada, you tak teruskan dengan yang halal? Kenapa selalu cari yang haram? Ataupun kalau berduit, pergilah beli ayam kan? Kenapa cari orang yang sama? Dia kata sebab I pandai, I boleh selamat dengan I sebab I tak tukar-tukar ST dengan dia. You tak pernah kena serang dengan bini-bini diorang kantoi ke apa? Tak pernah, tapi diorang macam sound lah dekat WhatsApp apa semua. Tapi selalu Oh, pernah kantoi lah? selalu je, sebab lelaki kalau curang mesti kantoi punya sekejap je. Dan bila I kena sound dekat WhatsApp, I okay lah, I macam sorry kak. I tak cakap aku nak juga lelaki kau, tak. Sebab I tak rugilah hilang diorang. Kau dah anak bini kot, nanti esok lusa kau tinggal aku juga, kau akan buat benda yang sama macam ni kau buat kat bini kau. So I just tolong diorang sebab untuk kepuasan I juga. Tapi bila kantoi, okay lah, ikut up to suami dia lah. Sama dia nak kahwin dengan I ataupun nak stay dengan isteri dia. I tak ada nak sedih-sedih sangat, tak ada lah. You macam dah tak ada perasaan lah? Yes, tak ada perasaan. Memang dah tak ada perasaan, like macam aku main dengan dia ni, lepas tu dia ni tinggal aku, you tak rasa macam aduh sian lah, dia gunakan aku semata-mata. Sedih tetap sedih, cuma dalam masa yang sama nak. Okay, kenapa you nak rasa sedih? Sedih sebab kita dah setia dengan dia. Kalau dah tahu nak kantoi macam ni, baik-baik daripada awal curang. Sebab end up nanti husband dia tak pilih kita pun. So sedih juga sebenarnya. You tahu benda tu, tapi you kenapa keep on repeating untuk pergi try laki orang juga? Kenapa? You tahu nanti You mengharapkan dapat kahwin dua lah. You bini kedua lah. Macam tu lah. Sebab diorang akan berjanji. So I percaya kata-kata manis dia semua. dan you jalan lah. I on je. Tapi at the first place pun you yang start dulu, betul? Ya, betul. Sebab I nak tu. Yang tu lambat sikit dia nak janji pun tak apa. Janji dapat dulu. So you rasa hidup you adalah berpandukan nafsu horny semata-mata ke, atau you memang, ataupun you memang dah ada satu perasaan dalam pertalian darah you tu untuk roman je kerja? Tak tahu, tapi I okay je hari-hari 24 jam. Gentle lah. Tak tahu, mungkin sehari macam dalam sehari pagi kan 3 round ke, macam malam nanti nak tidur semua. Hari ni you dah buat? Hari ni tak adalah sebab single. Aku Tapi tak tahu apa takkan tak ada siapa try you lah. Aku tak tahu partner-partner browser macam mana tengok video ni. Tapi kita save kita selamat. Okay, like macam pelik you pelik sangat-sangat. Kita orang first time jumpa perempuan macam ni sebenarnya. Serius. Tapi menarik, unik dia unik. Tapi you rasa sampai bila you akan start jadi macam ni? Sampai kahwin. Sebab I kan cuma nak panggil batang I kan cuma nak batang. Tapi cuba kalau you fikir, contoh kalau you nak kahwin dengan sama lelaki ni, waktu lelaki ni dah memang setia dengan you, dah jadi ciri-ciri you semua dah ada ni kan. Faham? Sekali terkantoi pula dengan apa yang you dah buat sebelum ni. Sebelum ni. You kira macam you pernah ada video? Mesti pernah kan? Video bogel yang pernah kantoi pernah ada. Ada kan? I sendiri. Ada. So ada. Cuba kalau yang lelaki yang you nak kahwin tu, macam dah nak kahwin ni, dah sayang lah. Lepas tu dia tertengok video tu, apa perasaan you time tu? Apa yang you mengharapkan? Dia akan setia dengan you ke? Atau dia tinggal you? Selalunya lelaki yang nak kahwin, I akan cerita dulu. Oh, you jujur je? I jujur supaya dia tak dengar daripada mulut orang. So I cakap apa yang jahat I sebelum dengan you. So selepas dengan you yang didik I.
Macam ajar untuk setia. Tak kisahlah sebab I ada je niat nak bertudung, nak berubah, siapa tak ada sebab kita Muslim kot. Kalau I Kristian, baik I buat tattoo daripada dulu. Baik colour rambut daripada dulu. Tapi I tak, I still ada niat nak bertudung. Sebab dulu I pernah bertudung 5 tahun. Then I buka. Sebab I rasa macam aku bertudung, aku blowjob. So aku jahat, aku nakal, baik aku buka je lah. Nanti bila I betul-betul ready Tapi kalau macam tu, you kena tahu lah, laki ni macam kita orang ni pun kita orang akan tengok perempuan and kita orang akan fikir dia punya latar belakang sebelum dengan kenal kita orang. Macam korang perempuan, korang akan suka kat lelaki tu and korang nak tengok future dia macam mana. Duit banyak ke tak kan. Macam lelaki pula, macam contoh Khalid. Sejarah silam. Okay, Khalid nak try you. Contoh nak try you. Tapi dia mesti nak tahu punya sebelum ni you macam mana. Kalau sebelum ni you barai, paling kuat pun dia main dengan you betul dia belah kak. And macam tu juga lelaki-lelaki ni sebelum yang akan datang jumpa you. Dia akan check. So bila you nak berubah agak-agak? Dapat seorang lah. Means I boleh je setia. Berubah tu okay je. Sebab sekarang pun dah tak ramai-ramai macam dulu. Tapi bagi I kalau you rasa macam you dah jumpa yang the one untuk you kan, you jangan cerita. Ya, cerita lah. Jangan cerita apa-apa. Bahaya. Bahaya sebenarnya. Laki akan fikir you punya latar sebelum sebenarnya. Takut nanti dia macam dah tahu kau dah macam ni dah barai, pepek kau dah terbuka je ni, aku betul. belah lah, aku main dengan kau, aku belah lah. Sebab tu kalau you perasan dari segi psikologinya, setiap kali you jumpa lelaki-lelaki ni, dia orang tinggalkan you. Diorang tinggalkan you sebab kan mungkin benda-benda macam ni lah. Sebab tu tak boleh terlalu mudah kan. And then okay, tak apa, kita back to the topic kita. Like, macam mana you boleh dapat anak pertama you? Seperti mana kita tak dapat tahulah melalui CDM, anak pertama you ni bapak tak ada. Macam mana? Boleh cerita sikit situation dia. Like sepanjang you perjalanan tu, you having sexual dengan pelbagai lelaki, tiba-tiba melekat pula seorang anak. And adakah you tahu itu anak siapa atau macam mana? Atau macam mana? Cuba cerita sikit boleh? So dalam minggu yang sama, dalam 2-3 orang kot macam tu. Tapi kita boleh ingat sebab I buat dalam keadaan sedar, bukan mabuk ke apa. So I ingat siapa yang terlepas sikit. So dapat baby tu pula maybe tak pakai safety lah, tak ada pakai kondom pun semua. Lepas tu lepas seminggu ke sebulan macam tu muntah-muntah. So I boleh ingat dan I contact balik dia punya lelaki tu. I contact lelaki tu, dia tak mengaku sebab dia kawan. So kita orang tak ada cinta pun, tak ada sayang apa semua. So dia tak mengaku. Dia kata tu anak orang lain, kau nak tuduh aku. So I macam okay lah, tak apa sebab memang I nakal kan. Okay lah. Macam tu je? Macam tu je. Sebab family pun tak berat. Maybe sebab dah tahu I macam mana daripada mulut orang. Dan family lelaki tu lagi tak nak sebab siapa nak menantu macam ni. So I rasa lagi okay sebab lelaki tu pun tak bagus mana, kerja pun tak tahu macam mana. So you macam ambil tanggungjawab, okay tak apa aku lahirkan je lah anak ni. Betul. Sebab I sayang budak tu tak salah. And then itu yang bagus lah dekat you. Yeah, sebab I pandai buat, pandai tanggung lah. Sebab tak nak disebabkan baby tu yang kena merana lah, menderita lah apa semua. Lepas tu letak dekat tangan orang yang salah, tak apa. Selagi I boleh kerja, selagi I hidup, selagi I ada tenaga, I pergi cari kerja. Usaha tetap ada. Okay, sebab terlajak sikit topik kita. Tadi nak tanya ni satu soalan tu yang you cakap you pernah ada video bogel. Okay, zaman sekolah. Zaman sekolah. Macam mana boleh berlaku benda tu? Sorry kita tertukar topik sikit. Kita ke belakang sikit sebelum kita masuk ke depan. Yang zaman sekolah tu macam ada WeChat lah zaman tu. Orang dengki lah, orang dengki kita. Mungkin kita select dalam 2-3 kawan yang private kan, yang kita percaya. Rupanya walaupun kita percaya dia tak boleh dipercayai. Betul. Mungkin sebab dia tak dapat kita. Dan kita tak nak bagi dekat dia sebab kita tak bagi kat semua kan. So dia record pakai handphone lain, dia bagilah ke kawan dia, bagi kat family, bagi kat abang. Kiranya dalam grup tu lelaki lah. Semua lelaki. So you hantar video tu saja lah? Bukan, kat WeChat. WeChat dia bukan hantar, dia personal lah, personal. Dia macam buat kat WeChat kita sendiri, macam Facebook status sendiri. So orang record. You buat story? Buat status. You buat status kat WeChat tu bogel? Bukan. Lepas tu? Macam tunjuk love bite dekat kita punya ni. Tapi ada muka I. Bukan video bogel apa lah. Bukan video yang macam hantar bogel tak viral benda tu. Kalau ada bawah sekalipun muka tak ada. Macam tu. Mana you post status public? Post sendiri. So orang memang percaya tu kita sebab tu daripada WeChat kita sendiri. Kalau daripada orang mungkin yelah tu bukanlah orang dah dajal dia ke apa, tak. Memang dari I sendiri I yang post. And macam contoh you ada bagi tahu satu tu yang satu kampung kenal you. Cerita sikit macam mana like. Sebab I layankan circle kat situ je. So I tak keluar. Lagipun I memang tak boleh keluar daripada situ. Nanti abang-abang marah pergi jauh kan. So orang situ je lah layan. So kalau dah habis kawan-kawan abang pula. Maknanya kawan-kawan abang you tu pun dia tak bagi tahu abang you ke? Tak. I tak tahu. So abang-abang tak tahu. Mesti tak berani punya. So abang-abang garang kan. Kalau aku kawan macam tu Rip, pisang bodoh. Memang baruah sial. Tapi kawan abang you tu tahu yang you tu adik kawan dorang.
Tahu, tapi mungkin yang berani makan tu sebab dulu diorang pernah musuh, gaduh. So diorang dendam. So diorang macam adik ni boleh pakai ke apa ke. Sebab diorang ajak dan macam jom paksa semua. Jom lepak sini je kejap. So maknanya satu kampung tu memang dah boleh katakan majoriti lelaki muda-muda apa semua you pernah try lah. Serius lah. Itu sebelum habis sekolah. Paling tua lah berapa umur? 62. Itu selepas habis sekolah. Tu selepas habis sekolah lah. Selepas habis sekolah tu wild lagi lah. Dia punya liar tu lagi. Betul, ni. sebab kita pergi banyak tempat. So kita banyak macam kenal orang, customer ke apa ke. You pernah masuk kelab, you pernah mabuk, you pernah buat benda-benda macam tu tak? Tak, ambil barang pun tak pernah. Tak pernah? Tak, I nakal itu je. I tak nakal lain. So maksudnya sepanjang kehidupan Ini kalau masuk kelab ni lain no. You tak ada pernah rasa ingin nak masuk kelab ke apa? Tak ada, sebab I lebih pilih tidur dan itu. Sebab kalau kita buat yang tu, lepas kita penat kita tidur. Lepas tu bila kita bangun buat live biasa lah, lipat kain, pergi dobi. Tak ada masa nak masuk kelab. Tak ada. Tak suka sebab dalam kelab tu semua budak-budak muda. I kan suka orang tua. Memang you, tapi pelik sebab selalunya adalah yang macam liar-liar ni kan. Kita tak cakap orang masuk kelab tu semua jahat tak. Tapi muda. Tapi macam you, kita surprise lah sebab you tak pergi tempat-tempat macam tu. You tak mabuk apa semua, you tak ambil barang-barang terlarang. Betul. Tapi you cuma dengan lelaki orang. Ya, sebab diorang dah tua, dah berumur macam 40-an, 50-an. You rasa sakit hati tak kalau orang panggil, orang klasifikasikan you ni sebagai penyondol? Tak pun, sebab memang I buat. So kalau you kahwin, kalau ada orang menyondol laki you, okay? Marah lah, tapi kena Terima. tak tahu lah kan akan datang kan. Tapi kena jagalah, jangan jadi macam yang diorang share kat kita. Suami-suami di luar kat kita tu, jangan jadi macam wife diorang. Tak bagilah. Dulu sebelum kahwin make up, lepas kahwin busuk, bangun tidur muka macam mak lapis. Dari apa yang dia cerita ni, dia memang terlalu percaya. Ya tu kan? Senang lah. You yakin ke lelaki cakap macam tu dekat you? Maksudnya dia tipu lah. You yakin ke? Tak tahu. Sebab nampak terus terang I cakap you, nampak yang you naif sikit lah. Naif sikit Okay, dari tapi segi I percaya melalui WhatsApp. So I suruh dia WhatsApp dengan wife dia. So dia WhatsApp dengan wife dia, apa yang dia cakap dekat I tu memang betul. sekarang boleh Okay, screenshot. dia tak, kalau boleh WhatsApp pun kan, cerai tak cerai semua kat tangan lelaki. Betul. Dia boleh je hina bini dia macam-macam pun. Tak, maksud I nak percaya sama dia betul ke wife dia buat macam tu dekat dia. Betul. Dia WhatsApp tu dekat WhatsApp. Dia Betul. screenshot lah. Bila dia WhatsApp apa benda semua kan, lelaki tu WhatsApp perempuan apa, perempuan tu tak boleh nak buat apa. Dia still juga dengan lelaki tu. You faham tak? So dia kuat. Lelaki tu kuat. Yeah. And then dia boleh betul tunjuk kat you. Tapi dia bukan screenshot. Dia WhatsApp yang di sebelah I. Oh, Dia dia betul-betul tepi. Dia type, dia WhatsApp dekat wife dia. Dia cakap, kenapa kalau saya minta awak quiz pakai kaki apa semua. Lepas tu wife dia reply je lah, masa tu I tak ada mood ni. Disebabkan benda tu. And then like macam kita nak tanya, aku tak tahu, aku curious pula. Aku macam nak tahu, I macam nak tahu sangat. Anggaran lelaki yang you pernah main, bukannya kita nak buka aib, cuma kita macam selalu benda-benda macam ni kat barat tau, kat US. Tak, ini pun kalau buka aib pun bukan nampak muka. Ya, kita sensor muka. Like macam you rasa kan lelaki yang lain-lain yang you pernah buat daripada zaman sekolah sampai sekarang capai 50 orang ke lebih? Lebih. 80? Lebih kot. 100? Tak. 100 setengah? Satu hari berapa banyak kali you pernah buat dalam satu hari? Paling Orang ke round? dengan orang. Orang mungkin seorang sehari 3 orang lah, macam tu lah. Sehari 3 orang Sebab pagi nanti macam kalau tak kerja pagi, siapa yang free lah yang pagi tu tengah hari. Pelik lah ke kita ada satu penyakit dekat manusia ni yang dia ada penyakit terlalu overstimulate ataupun terlalu gairah ataupun terlalu gersang ah. You rasa you ada penyakit tu ke? Macam penyakit terlalu horny, macam hari-hari memang mesti ada nak. orang itu. Memang ada orang itu. Hari-hari mesti aku nak je. Ya, Kalau tak betul, dapat aku sebab- akan macam cari kak. Betul. You ada perasaan tu ke? Ya, sebab lebih baik kalau dia tak ada kan. So layan lah dekat Google. So kalau nak imagine dia, mungkin record lah. Masa kita orang buat tu, kita orang record. So I simpan, bila dia tak ada boleh tengok. Oh you okay kalau main record? Diorang yang rajin record. So I minta lah video tu. Oh, kiranya diorang record you, biarlah video tu kat diorang. Sebab diorang yang suka record, I tak pernah record pun. So you rasa macam diorang akan simpan video tu? Tak tahu. You rasa dia orang takkan viral ke video tu? Tak tahu. Bahaya tau you. You tak takut ke? You macam relax ke you ni? Macam relax sangat. I don't know. Pelik doh. Macam tu pelik doh. Like macam selalu perempuan dia takut tau. Sebab sekarang ni ramai orang dah viral kan. Video bogel nampak muka. Lepas tu nak kahwin. Lepas tu orang viralkan video dia. You tak takut benda tu? Tak tahu, sayang. Kalau tak bagi record kan, dia tinggal kita. Macam tu, Eh, sama nampak? je. Pada sama je. Nampak? Kita boleh nampak kat sini you
style you straight tau. You straight and you terlalu mudah sangat. Even though ni lepas-lepas rakam ni silap-silap kalau kita minta nak main ni pun siap boleh. Tak tahu, kita tak tahu. Tapi kita orang bukan macam tu. Like you terlalu mudah tau. That's why banyak lelaki yang boleh datang belah. Sampai satu tahap perasaan you tu dah pergi mampus, aku boleh share lelaki lain. Kenapa you tak pilih untuk dildo ke daripada dengan lelaki orang? Faham tak? Tak ada. Dildo ada besar kecil apa? Tak rasa juga. Pelik tu. Gentle pelik tu Siska. Sebab tak ada orang depan kita kan. Tak ada muka, tak ada suara, tak ada. Okay, tak apa. Kita pergi go to the... Sekejap, last. Selama you main ni semua free lah? Yes, free. I tak pernah letakkan bayaran pun. Silap I pula yang kena. I rasa yang kena support dulu. Kenapa? Sebab ayah minta. Betul lah, maksudnya betul. Dia boleh nampak masa zaman sekolah you dulu memang belanja apa? Suruh belanja Maggi ke roti bakar. Sial. Weh, ini bukan setup bro. Ini wallahi memang dia punya live guys. Ini wallahi memang dia punya live. Kau dah ajak main, Kau bagi roti bakar. Kau minta dia belanja Maggi. Kepala otak kau. Dulu. Astaga. Tapi okay Siska, like sekejap. Macam you tak rasa macam diri you bodoh ke? Ya bodoh lah dulu. Sekarang dah pandai sikit macam cari yang mungkin sama yang berduit lah. Tak naklah kita lagi support. Sebab ramai orang perempuan kat luar sana sekarang hantar gambar bogel pun buat duit. Buat group. Masuk 100.5 ada 300 orang dah berpuluh-puluh ribu, even beratus ribu orang buat. And then you still lagi start dekat satu tahap yang mana you boleh bagi roti bakar pun semua you still jalan. You tak rasa macam you bodoh ke? Kau babi lah Ray. Gentle. Aku rasa macam bro, lu jangan macam ni bro. Lu jangan kasih free. Tapi I nak juga. Lepas saya tak ada kenal sesiapa. You tahu bila you buat macam ni, laki yang untung tau. You tak Ya, untung. memang pun. Tahu je. Barai tau. Tahu. Tapi I nak. Sekarang ni I nak. Okay, siapa boleh bagi? Tak ada siapa, betul tak? So I siapa yang boleh bagi tu lah belanja dia. You pernah tak satu hari tu macam you horny sangat ni kan? Lepas tu you macam you terus call someone kan? Jom main ni boleh tak? Tak. Sebab I kalau macam tu siapa-siapa pun boleh. Ni tak, I stay duduk kat rumah. Mungkin kalau ada tiba-tiba muncul, contohlah dapat satu WhatsApp daripada member. Ngama ni? Tanya dia. Bisa sebab selalunya perempuan ni dia jenis yang tunggu laki yang ajak dulu. Tapi you pelik. Ya, I sangat kuat. I sangat. Betul lah, you ada pertalian darah you mungkin dah membara-bara. And then disebabkan benda tu berulang kali you start buat and then benda tu dah jadi macam dah normal lah, dah normalize kan lah. Yes, orang panggil hobi. Orang lain pergi badminton, cari healthy. I pun healthy juga, I exercise atas katil. Okay, dalam banyak you main kan, semua pakai kondom ke ada yang ramai lagi tak pakai kondom? Tak pernah pakai. Gentle lah. Gentle sebab tu melekat seorang tu. Okay, tak apa, kita tak nak cakap pasal seorang. Pasal lelaki yang lain-lain ni you tak pernah pakai kondom. Adakah you aware tak benda ni bahaya? Takut you dapat syphilis ke, HIV ke? You aware tak? Dengan lelaki yang random you tak kenal dia lebih daripada 3 bulan, 6 bulan. Syphilis tak apa lagi. HIV you. You tak takut? Takut juga. Tapi lah tak kena lagi. Takut tapi tak nak pakai sebab dah tahu dah rasa dia macam tak tahu lah, lebih kepada. Ada lelaki yang pernah nak macam okay Siska, I nak main dengan you tapi I kena pakai kondom. Tapi you macam tak payahlah. You yang ajak diorang macam tu ke atau macam mana? Yang cakap tak payahlah. Membazir lah, boleh benda lain boleh makan kan. Kondom. Fuck sial. Gentle loh ni, fucked up bodoh ni, podcast balik fucked up sial. You tak rasa ke macam benda tu bahaya untuk you? Paling teruk kan, macam main belakang tak ada lah. Tapi time period main. You buat buka benda tu? Lepas tu air sakit lah. Macam kencing kotor, kencing tak lawas.